Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Fazilah binti Kasim dari Fakulti Bahasa dan Komunikasi, Universiti Pendidikan Sudan Idris akan membentangkan artikel yang bertajuk Fungsi Tumbuhan dalam Pantang Larang Melayu. Baiklah, untuk pengenalan, pantang larang merupakan satu disiplin lisan yang terkandung dan diamalkan oleh sebahagian besar masyarakat Melayu mengikut Wan Ramli, Wan Muhammad dan Hanafi Daulah 1999. Menurut Tenas Effendi 2003, beliau mentafsirkan istilah pantang larang sebagai segala sesuatu perbuatan yang ditabukan berdasarkan kepercayaan tradisional yang mereka warisi turun-temurun, dan pelanggaran terhadap pantang larang dapat menimbulkan pelbagai kesan buruk baik terhadap diri pelaku maupun masyarakatnya. Manakala menurut Yu Hamidi 1982 menyatakan bahawa pantang larang cukup erat hubungannya dengan adat dan tradisi. Seterusnya, menurut Atar Semi 1984, hubungan antara kebudayaan dengan masyarakat itu amatlah erat kerana kebudayaan itu sendiri menurut pandangan ahli antropologi adalah cara suatu kumpulan manusia atau masyarakat mengadakan sistem nilainya lebih dikehendaki dari yang lain. Menurut Safian Muhammad 1987, walaupun pantang larang itu lahir daripada pengalaman hidup dan adat, tetapi Islam tetap menerimanya selagi tidak bertentangan dengan akidah umat Islam. Di samping itu, masyarakat Melayu tradisional juga begitu akrab dengan alam termasuk alam tumbuhan. Menurut Muhammad Haji Saleh 2008, manusia hidup dalam ruangnya di tepi sungai, di tepi laut, paya, hutan atau bukit yang menjadi ruang hidupnya dan ruang dia mencari rezeki. Penggunaan tumbuhan sebagai lapisan tersurat dapat dilihat dengan jelas dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Syu'ara ayat 7 yang bermaksud, masihkah mereka tidak memperhatikan bumi? Berapa banyak kami tumbuhkan padanya dari pelbagai jenis tanaman yang memberi banyak manfaat? Kepelbagaian jenis tumbuh-tumbuhan dalam ayat ini adalah dalil tauhid yang menunjukkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencipta sesuatu. Allah Subhanahu Wa Taala yang menghidupkan semula tumbuh-tumbuhan dari biji benih yang telah kering dan mati. Seterusnya, kita beralih kepada permasalahan kajian. Penghayatan dan pengamalan pantang larang dalam kalangan generasi muda pada hari ini kian terhakis dan makin dipandang sepi. Pengetahuan bahawa budaya pantang larang amat berkait rapat dengan alam dan masyarakat Melayu tradisional hidup dikelilingi oleh alam semakin hilang daripada radar generasi muda. Hal ini demikian kerana alam tumbuhan yang digunakan dalam pantang larang bukanlah kosong semata-mata. Sebaliknya mempunyai maksud tersendiri yang hendak disampaikan kepada masyarakat. Beralih kita kepada tujuan kajian. Yang pertama, untuk mengenal pasti unsur tumbuhan dalam pantang larang Melayu berdasarkan buku Pantang Larang Orang Melayu Tradisional. Kedua, menganalisis fungsi tumbuhan menggunakan pendekatan firasat dalam teori pengkaedahan Melayu. Kita lihat pula kajian lepas berkaitan teori pengkaedahan Melayu. Kajian ini dijalankan oleh Syaidul Azam Kamarudin dan Arba'i Sujud yang bertajuk Jati Diri Melayu dalam kumpulan puisi terpilih A. Aziz Deraman, Analisis Teori Pengkaedahan Melayu. Kajian ini dijalankan pada tahun 2017. Dapatan kajian menunjukkan bahawa ketulinan jati diri Melayu yang ditunjukkan oleh A. Aziz Deraman melalui puisinya berperanan sebagai iktibar, pengajaran dan nasihat yang dapat membawa manfaat dan menemukan kemuafakatan kepada masyarakat. Perkara ini sekaligus mencirikan kepenyairannya yang mempunyai jati diri kemelayuan yang mantap. Berikutnya kajian lepas tentang pantang larang yang dihasilkan pada tahun 2018 oleh Nur Diana Zamani dan Hasmidar Hassan yang bertajuk Bahasa Pantang Larang Masyarakat Melayu dan Hubungannya dengan Prinsip Relevance Kognitif dan Prinsip Relevance Komunikatif. Bahasa pantang larang yang dihasilkan oleh masyarakat Melayu dahulu ternyata merupakan bentuk bahasa yang bersifat menonjol ataupun nyata dan dijangkakan dapat menarik perhatian pendengar. Fungsinya pula untuk menasihati dan membentuk peribadi masyarakat yang mendukung nilai-nilai murni, beradab dan bertata susila akan dapat dilaksanakan dengan mudah. Begitulah dapatan kajian tersebut. Seterusnya, kita lihat kajian lepas tentang unsur alam tumbuhan.
Kajian ini dijalankan oleh Muhammad Zaid Daud yang bertajuk Imej Tumbuhan dalam Selanga, Analisis Semantik Inkuisitif pada tahun 2018. Dapatan kajian menunjukkan terdapat sejumlah 4 selanga yang mempunyai imej tumbuhan telah dikesan dalam transkripsi perbualan tersebut seperti getah, tebu, jambu dan langsat yang telah dipilih secara persempelan bertujuan. Gabungan rangka rujuk silang dengan maklumat budaya mendalam mampu menghasilkan penghuraian makna sebenar sesuatu selanga sehingga ke akal budi penuturnya. Kita lihat pula kaedah kajian. Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif iaitu kaedah kepustakaan dan kaedah analisis kandungan teks yang akan menganalisis buku pantang larang orang Melayu tradisional untuk melihat unsur alam tumbuhan di dalamnya. Teori pengaedahan Melayu dipilih sebagai teori dalam kaedah ini. Teori pengaedahan Melayu terdiri daripada pengkaedahan alamiah dan pengkaedahan keagamaan. Namun demikian, hanya satu pendekatan di bawah pengkaedahan alamiah dipilih untuk kajian ini iaitu pendekatan firasat. Seterusnya kita beralih kepada analisis teks. Fungsi tumbuhan di sini dibahagikan kepada 6 bahagian iaitu tumbuhan sebagai panduan menjaga akhlak dan peribadi mulia. Kedua, tumbuhan sebagai panduan menjaga kesihatan. Ketiga, tumbuhan sebagai panduan keperluan hidup. Keempat, tumbuhan sebagai panduan hubungan baik. Kelima, tumbuhan sebagai panduan menjaga keselamatan. Dan keenam, tumbuhan sebagai panduan mendidik. Kita lihat fungsi yang pertama, tumbuhan sebagai panduan menjaga akhlak dan peribadi mulia. Kita lihat contoh pantang larangnya ialah orang perempuan dilarang memanjat pokok nanti kalau mati mayat susah dikapan. Gabungan budi pekerti luhur dan akhlak mulia mampu mewujudkan masyarakat yang harmonis, jiwa yang tenang, keyakinan yang kukuh dan tidak mudah terpengaruh dengan sebarang ancaman. Ning Aziz Nikpa 1990. Pokok merupakan tumbuhan berkayu dalam alam tumbuhan. Pokok yang biasanya tumbuh tinggi tidak wajar dipanjat oleh orang perempuan kerana kebiasaannya memanjat pokok dilakukan oleh orang lelaki. Perbuatan memanjat pokok oleh orang perempuan pastinya tidak manis dipandang oleh masyarakat kerana orang perempuan lazimnya terkenal dengan sifat lemah lembut dan bersopan santun. Pantang larang ini melarang orang perempuan daripada memanjat pokok jika meninggal mayat susah dikapan. Larangan ini seboleh-bolehnya akan dipatuhi kerana jika mayat sukar dikapan, pasti akan menimbulkan keaiban pada mayat dan keluarganya dan hal ini perlu dielakkan. Pantang larang ini sebenarnya mahu melihat anak gadis supaya bersopan santun dan berkelakuan baik. Fungsi tumbuhan sebagai panduan menjaga kesihatan pula dapat kita lihat melalui contoh pantang larang, budak-budak tidak boleh makan sirih, nanti mengigau malam. Sirih merupakan tumbuhan tradisional yang banyak digunakan oleh masyarakat Melayu. Amalan bersirih juga mempunyai falsafah yang tersendiri, malah sirih pinang telah meresap ke dalam budaya orang Melayu. Sama ada secara simbolik, aspek perubatan, magis dan makanan. Tradisi makan sirih atau bersirih ini merupakan warisan budaya silam yang telah wujud lebih daripada 3,000 tahun yang lampau menurut M. Shepard 1972. Pantang larang ini bermaksud bahawa budak-budak dilarang memakan sirih dan jika dimakan semasa tidur malam mereka akan mengigau. Oleh itu, kanak-kanak pasti tidak mahu mengigau malam dan mematuhi larangan ini. Sirih yang dimakan bersama pinang, kapur dan gambir menyebabkan rasa sirih sedikit pedas dan kurang sesuai untuk dimakan oleh kanak-kanak. Oleh itu, jika sirih dimakan oleh kanak-kanak, rasa sirih yang pedas itu akan tetap terkesan hingga ke waktu tidur, sehingga membawa kepada mengigau malam. Secara tersiratnya, jika kanak-kanak mengigau sewaktu tidur, maka sudah pasti tidur mereka tidak nyenyak dan terganggu. Perkara ini seterusnya akan mengganggu kesihatan mereka. Seterusnya, fungsi tumbuhan sebagai panduan keperluan hidup dapat kita lihat melalui contoh pantang larang. Kanak-kanak jangan makan buah kekabu muda, nanti sakit kepala. Pokok kekabu merupakan sejenis pokok yang amat dihargai pada suatu masa dahulu kerana buahnya berbentuk kekapas merupakan satu gentian pelbagai guna yang penting. Kekabu masih digunakan sebagai isian bantal dan tilam cara tradisional. Buah kekabu muda boleh dimakan sama ada dibuat sayur, gulai dan sebagainya. Pantang larang ini melarang kanak-kanak agar tidak memakan buah kekabu muda kerana dikhawatiri akan mendapat sakit kepala.
Secara tersiratnya, kanak-kanak dilarang memakan buah kekabu muda kerana akan menyebabkan berlaku kekurangan buah kekabu yang matang untuk diproses menjadi kekabu untuk isian bantal dan tilam yang memang menjadi keperluan setiap keluarga pada zaman dahulu. Tambahan pula, lazimnya apabila kanak-kanak memakan buah seperti buah kekabu muda, mereka sering membazir dan tidak memakannya sehingga habis dan dibuang begitu sahaja kerana rasanya yang kurang enak. Pantang larang ini sebenarnya mengajar masyarakat supaya menjaga keperluan hidup dengan sebaiknya dan tidak dibazirkan. Seterusnya, fungsi tumbuhan sebagai panduan keperluan hidup dapat dilihat melalui contoh pantang larang kedua, iaitu pantang ditanam pokok celagi pada hari Selasa. Nanti menjadi tempat persinggahan hantu. Pokok celagi atau asam jawa merupakan tumbuhan pelbagai guna dan menjadi komponen utama dalam masakan seharian serta berkhasiat dalam perubatan. Maksud pantang larang ini ialah melarang pokok celagi ditanam pada hari Selasa kerana dikhawatiri akan menjadi tempat hantu singgah. Apabila disebut tentang hantu, sudah pasti pantang larang ini akan dipatuhi seboleh mungkin kerana memikirkan akan kesan buruk yang akan berlaku sekiranya pantang larang ini dilanggar. Ismail Hamid 1995 menyatakan umumnya kepercayaan terhadap pantang larang selalunya dikaitkan dengan kuasa-kuasa atau kekuatan gaib seperti semangat, penunggu, hantu atau jin, tempat keramat dan sebagainya. Manusia sebagai khalifah di muka bumi ini amat digalakkan untuk bercucuk tanam atau berbudi kepada tanah. Makna tersirat di sebalik larangan ini ialah supaya menanam pokok celagi pada hari lain, iaitu seelok-eloknya pada hari Jumaat, iaitu penghulu segala hari, yang dipercayai akan membawa berkat memandangkan pokok celagi dan buahnya amat berguna untuk keperluan manusia seharian. Berikutnya, fungsi tumbuhan sebagai panduan hubungan baik dapat dilihat melalui contoh pantang larang jangan membawa kapur semasa memetik sirih. Nanti pokok sirih cepat mati. Sirih berfungsi sebagai gambaran simbolik dan status masyarakat. Selain daripada melambangkan kesantunan masyarakat, nilai estetika serta kesusastraan. Abdul Hamid 2001. Pantang larang ini melarang membawa kapur semasa memetik sirih kerana dikhawatiri pokok sirih itu akan mati kelak. Dan jika pokok sirih mati, pasti akan menimbulkan kesukaran untuk mendapatkan daun sirih kerana daun sirih amat berguna dalam masyarakat Melayu lama. Sirih melambangkan rendah diri dan kehormatan seperti mana dapat diperhatikan daripada pepohon sirih yang menjalar dan memanjat tanpa merosakkan tumbuhan perumah. Kapur melambangkan hati yang putih, bersih dan tulus. Asal kapur hasil pemprosesan cangkerang-kerang atau batu kapur yang berwarna putih bersih tetapi boleh memberi tindak balas yang melecurkan dalam keadaan tertentu. Maksud tersiratnya ialah kapur yang sifatnya agresif harus menjaga hubungan baiknya dengan sirih yang melambangkan rendah diri dan kehormatan agar tidak tercalar. Begitu juga dengan manusia yang harus sentiasa memelihara ikatan persaudaraan atau persahabatan demi menjamin keharmonian kehidupan dalam masyarakat. Seterusnya, mari kita lihat fungsi tumbuhan sebagai panduan menjaga keselamatan. Melalui contoh pantang larang, jangan tidur di atas pokok, nanti dimakan langsui. Pokok adalah salah satu daripada benda hidup yang terbesar di bumi dan hidup paling lama sehingga beberapa abad dan ada yang mencecah 1000 tahun dengan ketinggian 100 meter atau 300 kaki. Pokok membekalkan makanan dan tempat untuk berlindung bagi banyak makhluk yang lain termasuk manusia. Pantang larang ini bermaksud supaya jangan tidur di atas pokok kelak dimakan oleh langsui, iaitu sejenis hantu yang amat menakutkan. Menurut Hasan Basri 1991, kepercayaan yang bercorak animisme yang mempercayai kewujudan makhluk halus ini terus dipegang oleh orang Melayu walaupun telah menganuti agama Islam kerana telah menjadi asas kepada kebudayaan semua bangsa pada zaman lampau. Pantang larang ini sebenarnya bertujuan untuk mengelakkan bahaya terjatuh kerana tidur di tempat yang tidak sepatutnya. Kerana kedudukan pokok yang tinggi dan dahannya yang kecil tidak sesuai untuk dijadikan tempat tidur. Larangan ini secara tersirat adalah untuk menjamin keselamatan daripada sebarang mara bahaya seperti terjatuh dari pokok, diserang binatang liar seperti ular dan sebagainya yang boleh mendatangkan kecederaan maupun maut. Seterusnya, fungsi tumbuhan sebagai panduan menjaga keselamatan
Dapat dilihat melalui contoh pantang larang kedua, iaitu ibu hamil tidak dibenarkan duduk di atas rumput tanpa melapik tikar atau kertas terlebih dahulu. Ditakuti bayi yang akan lahir nanti mungkin melekat di dalam rahim, seperti akar yang susah ditarik keluar. Rumput merupakan tumbuhan renek atau herba. Rumput boleh hidup di darat, sungai atau laut. Rumput mempunyai banyak kegunaan di dalam bidang perubatan moden atau perubatan tradisional. Pantang larang ini membawa maksud larangan terhadap ibu hamil duduk di atas rumput tanpa menggunakan alas. Kerana dibimbangi bayinya nanti akan susah untuk ditarik keluar kerana melekat seperti akar rumput di dalam rahim. Ibu hamil pasti akan mematuhi larangan ini kerana kesannya yang amat buruk. Maksud tersirat pantang larang ini ialah untuk memastikan keselamatan ibu hamil semasa duduk di atas rumput kerana rumput turut menjadi habitat bagi sesetengah haiwan atau serangga berbisa seperti lipan, ular, kalajengking dan sebagainya. Pantang larang ini memberi peringatan kepada ibu hamil supaya menjaga keselamatan diri agar tidak digigit oleh haiwan berbisa tersebut. Di samping turut menjaga keselamatan bayi dalam kandungannya. Kita lihat pula fungsi tumbuhan sebagai panduan mendidik. Melalui contoh pantang larangnya, anak gadis tidak boleh dipukul dengan buluh dan bemban, nanti tidak dipinang orang. Pantang larang ini bermaksud anak gadis tidak boleh dipukul dengan buluh atau bemban, nanti tidak akan ada orang masuk meminang. Maksud tersirat larangan ini ialah apabila buluh dan bemban digunakan untuk memukul anak gadis, pastinya akan meninggalkan kesan luka dan berdarah. Seterusnya turut meninggalkan parut yang mencacatkan. Kerana tubuh anak gadis adalah lembut dan tidak selasa anak lelaki. Kerana buluh dan bemban merupakan tumbuhan yang fizikalnya berbentuk keras. Islam telah memberi panduan lengkap dalam mendidik anak-anak dan Islam adalah agama yang menitik beratkan nilai kasih sayang. Merotan anak sememangnya dibenarkan dalam Islam selagi ia tidak memudaratkan dan tidak mencederakan anak. Jika ingin menegur dan menghukum, maka gunakanlah rotan dan bukannya buluh atau bemban agar tidak mencederakan atau memudaratkan anak. Jelaslah pantang larang ini memberi panduan kepada ibu bapa dalam mendidik anak-anak secara berhemah. Baiklah, sebagai kesimpulannya, tumbuhan berperanan penting dalam menyampaikan maksud tersirat dalam pantang larang Melayu. Tumbuhan juga digunakan sebagai panduan untuk menjaga akhlak dan peribadi mulia, panduan menjaga kesihatan, panduan menjaga keperluan hidup, panduan menjaga hubungan baik, panduan menjaga keselamatan dan panduan mendidik. Masyarakat Melayu menterjemahkan tumbuhan dalam pantang larang yang mengandungi pengajaran atau peringatan serta nasihat yang baik bagi membina sifat peribadi yang mulia seperti bertata tertib, beradab sopan dan berhemah tinggi. Faktor ini menyebabkan tercapainya matlamat kebajikan, ketakwaan dan ketatasusilaan. Fungsi tumbuhan dalam pantang larang Melayu ini perlu ditafsirkan maknanya secara tersirat agar selari dengan budaya masyarakat Melayu dan ajaran Islam. Seterusnya dapat membentuk amalan hidup yang bertata susila dan tingkah laku yang syumul, baik serta harmoni. Sekian sahaja pembentangan saya. Saya sudahi dengan lafaz mulia wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.